Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yusuf bin Ismadi, nombor matriks 2212630. Video ini merupakan video refleksi saya terhadap kajian tindakan yang telah saya buat bersama dengan rakan-rakan secara berkumpulan di bawah tajuk Teknik Nazam 29 bagi mengatasi masalah fasaha huruf murid dalam pembacaan Al-Quran. Kajian ini kami jalankan adalah kerana situasi yang kami dapat dan terima sewaktu sesi pembelajaran Al-Quran ataupun subjek pendidikan Islam yang berteraskan kepada pembacaan Al-Quran. Kami dapati sebahagian murid masih lagi belum mampu membaca Al-Quran dengan sebutan ataupun fasaha dalam bahasa Arab, iaitu sebutan huruf-huruf dengan baik, terutamanya pada huruf tha, zai dan dha. Justru itu kami bersama-sama dengan rakan sekumpulan mengambil inisiatif untuk membuat satu kajian tindakan bagi membantu murid-murid yang kurang mahir ataupun tidak mampu menyebut huruf-huruf hijaiyah dengan fasaha yang betul. Kajian ini kami jalankan ke atas 5 orang pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri yang terdiri daripada 3 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Objektif kajian tindakan kami adalah yang pertama, untuk kami kenal pasti tahap penguasaan fasaha di kalangan 5 orang murid yang kami jadikan sebagai bahan kajian menggunakan teknik 29 yang telah kami bina bersama-sama. Yang keduanya adalah untuk kami mengaplikasikan Nazam 29 ini dalam pengajaran dan pengajian Al-Quran semasa di dalam kelas bersama murid-murid. Dan yang ketiga, objektifnya adalah untuk kami mendapatkan respon ataupun ulasan daripada kalangan pelajar atau murid yang telah kami jadikan sebagai bahan kajian, sejauh mana Nazam 29 ini dapat membantu mereka bagi mendapatkan penguasaan bacaan fasaha huruf dengan baik. Justru dalam kajian kami ini, kami menggunakan beberapa metodologi bagi mencapai satu data yang autentik, iaitu menggunakan temu bual, pemerhatian dan juga menggunakan model Chemist dan McTaggart, di mana kitaran ataupun gegelung yang kami menggunakan tu merangkumi ke semua aspek-aspek penting dalam kajian tindakan ini. Semasa kami melaksanakan kajian ini, berdasarkan pada gegelung yang pertama, kami dapati 5 orang murid yang kami jadikan sebagai bahan kajian tidak dapat menguasai ataupun mengikuti pengajaran ataupun pengajian Al-Quran dengan menggunakan teknik Nazam 29 ini. Mungkin antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan ataupun ketidaksesuaian untuk murid-murid ini menggunakan Nazam 29, kerana yang pertama boleh jadi Nazam 29 ini kurang familiar ataupun tidak digunakan langsung dalam pengajian Al-Quran secara harian bersama murid-murid. Yang kedua, mungkin kerana nada lagu yang digunakan dalam rentak Nazam 29 ini agak laju, jadi murid-murid tidak dapat mengikutinya secara halus dan secara terperinci. Itu adalah beberapa sebab kenapa gegelung pertama kami gagal mencapai tahap yang kami inginkan. Untuk makluman tuan-tuan, untuk makluman semua, Nazam 29 ataupun Nazam itu sendiri dalam Kamus Dewan Bahasa merupakan satu gubahan syair ataupun lagu ataupun lirik yang diubah dalam bentuk lagu bagi menyampaikan sesuatu mesej. Justru Nazam 29 ini sebenarnya dibina oleh para ulama dahulu bagi sebagai metodologi ataupun bahan bantu mengajar untuk semua murid-murid mendapatkan kelancaran ataupun sebutan fasaha yang baik. Begitulah teknik 29 ini dijalankan. Jadi gegelung kami yang pertama gagal mencapai tahap yang sepatutnya kami laksanakan.
Justru kami telah mengambil intervensi yang lain. Dengan menggunakan kaedah 29 ini, kami telah cuba mengubah suai dari sudut rentak lagunya dan juga memberikan video yang lebih praktikal kepada para pelajar. Kerana sebelum ini pada gegelung pertama, kami hanya menggunakan audio suara sahaja dengan rentak lagu yang agak laju. Namun untuk gegelung kedua dengan metodologi yang sama dan pusingan gegelung yang sama mengikut kajian tindakan kami ini, kami telah mengubah rentak lagu itu agar lebih perlahan dan lebih tersusun, serta kami membuatkan satu rakaman video yang lebih jelas di mana orang ataupun pembaca yang membaca nazam tersebut dapat dilihat oleh 5 orang pelajar yang telah kami jadikan sebagai bahan kajian. Alhamdulillah, setelah kami melaksanakan gegelung kedua ini dengan mengambil inisiatif untuk mengubah sedikit atau menginovasi sedikit tentang rentak nazam 29 itu, akhirnya berdasarkan data analisis kajian kami, berlaku peningkatan ataupun perubahan kepada 5 orang murid tersebut tentang penguasaan dan sebutan faswah huruf hijaiyah yang lebih baik daripada sewaktu awal kami melaksanakan pada gegelung pertama. Justru saya melihat, begitu juga dengan sahabat-sahabat saya melihat bahawa teknik 29 ini memberi kesan yang positif kepada perubahan dan tingkah laku pembelajaran murid-murid tentang peningkatan penguasaan bacaan fasoha ataupun sebutan huruf hijaiyah dalam kalangan murid-murid ketika membaca Al-Quran. Dan saya melihat bahawa nazam ataupun teknik nazam 29 ini boleh diperkembangkan lagi dan boleh diperkemaskan lagi untuk para pengkaji-pengkaji yang akan datang, supaya nazam ataupun teknik nazam 29 ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ataupun bahan bantu mengajar bagi mengatasi masalah-masalah fasoha, khususnya dalam kalangan murid-murid apabila dia membaca huruf dalam Al-Quran yang dibaca. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian tindakan yang kami laksanakan ini memberi manfaat dan faedah kepada murid-murid yang kami telah jadikan sebagai bahan kajian, juga untuk pada kajian-kajian yang akan datang, supaya mendapat manfaat dan juga mendapat faedah yang sebaiknya. Sekian sahaja daripada saya tentang refleksi untuk kajian tindakan saya dan sahabat-sahabat sekumpulan saya melalui tajuk teknik nazam 29 bagi mengatasi masalah fasoha huruf murid dalam pembacaan Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.